Ufuk. Terima kasih Datuk Ketua. Saya bangun untuk mengumpulkan soalan yang kedua, meminta Menteri Kewangan menyatakan sama ada kerajaan bersedia untuk mengkaji semula dasar ekuiti untuk syarikat penghantar freight yang sedang beroperasi, memandangkan syarat ekuiti sedia ada sukar untuk dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Jawab Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Seremban, dalam menjawab soalan ahli Yang Berhormat, izinkan saya mengulas beberapa perkara sebagai konteks kepada isu yang dibangkitkan. Ia juga susulan daripada pelbagai persoalan yang turut dibangkitkan oleh beberapa ahli Yang Berhormat yang lain baru-baru ini. Sebagai latar belakang, isu ini bukanlah isu yang baru dan sebarang keputusan yang ditentukan oleh Kementerian Kewangan haruslah mengambil kira pandangan semua pihak yang berkepentingan. Syarat penyertaan ekuiti Bumiputera sebanyak 51% ini telah dipersetujui oleh Majlis Ekonomi Bumiputera pada tahun 2015 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu. Keputusan tersebut adalah selaras dengan hasil kajian yang dijalankan oleh Teraju. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, pada tahun yang sama, Persekutuan Penghantar Freight Malaysia atau FMFF telah memohon pengecualian terhadap syarat ini. Melalui surat yang telah diutus oleh Kementerian Kewangan pada tahun 2016, syarikat tempatan yang memperoleh status Perkhidmatan Logistik Bersepadu Antarabangsa atau ILS dikecualikan daripada syarat ini sehingga 31 Disember 2020. Justru pada Disember 2020, Kementerian Kewangan telah memaklumkan bahawa tempoh untuk memenuhi syarat penyertaan Bumiputera ini dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021. Pada masa yang sama, syarat ini dikecualikan bagi ejen penghantaran kastam bertaraf ILS yang mempunyai majoriti pemilikan asing dan juga syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Baru-baru ini, Kementerian Kewangan telah melanjutkan tempoh pengecualian ini buat kali kedua sehingga Disember 2022 supaya Teraju dapat meneliti penyertaan Bumiputera dalam industri logistik ini dengan lebih lanjut. Hasil kajian ini kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri bagi melakar hala tuju pelipatan Bumiputera dalam sektor logistik serta memastikan industri ini terus berkembang. Ini terutamanya dari segi menambah baik kecekapan industri, meningkatkan produktiviti dan mengekalkan asas kos rendah. Selain itu, usaha ini akan memastikan bahawa kedudukan Malaysia sebagai sistem pelabuhan ke-13 yang paling cekap di dunia berdasarkan indeks prestasi pelabuhan yang diterbitkan oleh Bank Dunia dapat ditambah baik. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan tambahan satu. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih kepada jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri, semasa pentadbiran Yang Berhormat Pekan, sektor logistik telah pun diliberalisasikan. Dan seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri, syarikat IILS yang mempunyai ekuiti asing sehingga 100% dikecualikan daripada dasar ekuiti 51% Bumiputera. Tetapi syarat ini dikenakan terhadap syarikat tempatan yang berstatus IILS. Saya rasa dasar ini tidak adil kepada syarikat tempatan. Kerana kalau syarat itu dikenakan kepada syarikat tempatan tetapi bukannya syarikat asing, maka ini kepada syarikat tempatan yang dimiliki oleh bukan Bumiputera adalah sesuatu yang tidak kompetitif. Jadi saya berharap pihak kerajaan boleh mengkaji semula keseluruhan dasar itu. Walaupun saya faham ada agenda pemekasaan Bumiputera, tetapi di atas kertas walaupun kebanyakan syarikat yang ditubuhkan selepas 1990 itu adalah syarikat milik Bumiputera dengan 51%. Tetapi umum diketahui bahawa kebanyakan syarikat ini adalah syarikat Alibaba yang mempunyai pemilikan bukan Bumiputera di belakang. Jadi saya rasa sampai masanya kita perlu mengkaji keseluruhan dasar itu supaya ia mesti adil kepada semua pihak supaya yang bukan Bumiputera juga boleh memiliki syarikat-syarikat logistik ini di atas semangat kebersamaan. Dan kerana kalau dasar itu tidak konsisten dan tidak adil kepada syarikat bukan Bumiputera, ia tidak selaras dengan semangat keluarga Malaysia yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Seremban. Datuk Yang Pertua, secara keseluruhan seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi,
Isu pegangan ekuiti Bumiputera termasuklah sebarang keputusan yang ditentukan oleh Kementerian Kewangan haruslah mengambil kira pandangan semua pihak yang berkepentingan. Perkara ini haruslah diperincikan dan dikaji dengan lebih teliti dan memerlukan kerjasama pelbagai pihak dan kementerian. Seperti yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan Rancangan Malaysia yang ke-12 semalam, selepas lebih 30 tahun dasar ekonomi baru diperkenalkan, pegangan ekuiti korporat Bumiputera hanyalah 17.2%. Oleh itu, cadangan untuk memperkenalkan kerangka jaringan keselamatan ekuiti serta penubuhan bahagian kemakmuran Bumiputera yang akan menyelaras semua inisiatif berkaitan perkara ini amatlah dialu-alukan. Terima kasih, Yang Berhormat. Yang Berhormat Jemput. Jempol. Ya, Jemput. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Pertamanya saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Menteri kerana bersetuju mengekalkan syarat 50% ekuiti Bumiputera. Kita tahu tadi jawapan Menteri hanya 17% pencapaian yang ada. Tapi dalam isu yang ini tidak seharusnya pihak pembangkang memainkan isu ini kerana perkara ini telah pun kita lama kita bersetuju dan keadaan ini pun masa PH telah bangkitkan dalam tahun 2018. Jadi soalan saya bolehkah Yang Berhormat Menteri perincikan langkah-langkah yang telah diambil sejak tahun 2018 sehingga kini berkaitan perkara ini. Kerana kita mahu ekuiti Bumiputera ini kekal dengan ekuitinya 51%. Kita tak mahu keadaan ini satu masa nanti ekuiti Bumiputera Melayu ini terus tergadai dengan peraturan-peraturan yang menyebabkan kelemahan ini berlaku. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jempol, Datuk Yang Ketua. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, Kementerian Kewangan sebenarnya telah menerima permintaan berulang kali daripada syarikat dan persatuan yang membangkitkan isu ini berkenaan syarat pemilikan ekuiti Bumiputera bagi sektor ini. Termasuklah surat-surat yang diterima sejak Jun 2018. Walau bagaimanapun, setakat ini seperti yang umum maklum, tiada penyelesaian jangka panjang yang telah diambil. Dari segi langkah yang telah diambil dengan segera, Kementerian Kewangan telah pun melanjutkan pengecualian untuk memenuhi syarat pemilikan ekuiti Bumiputera sebanyak 2 kali, Disember 2021 dan selepas itu Disember 2022. Dalam mencari penyelesaian jangka panjang untuk perkara ini, kerajaan seperti saya sebut tadi telah mempertanggungjawabkan teraju untuk meneliti penyertaan Bumiputera dalam industri logistik ini dengan lebih lanjut. Hasil kajian itu nanti akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kita akan cuba melakar hala tuju pelibatan Bumiputera dalam sektor logistik serta memastikan industri ini mestilah terus berkembang. Ini terutamanya seperti saya sebut tadi dari segi menambah baik kecekapan industri dan juga meningkatkan produktiviti. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Terusnya Yang Berhormat Tuan Wong